Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Damia Cassandra Manja dalam Berita Pagi Sarawak Sabtu 8 Ogos. Operasi penyukatan tanah adat NCR bagi tujuan pengeluaran surat hak milik tanah di semua kawasan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra akan dapat dipercepat tidak lama lagi. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Salkra, Datuk Amar Douglas Ugambas berkata, bagi tujuan tersebut, Salkra baru-baru ini telah mengambil pendekatan dengan membentuk 7 pasukan penyukatannya sendiri. Datuk Amar Douglas menyatakan demikian pada majlis penyampaian surat hak milik tanah kepada 506 pemilik untuk kawasan pembangunan wilayah Serian di Serian. Menurutnya, Jabatan Tanah dan Survey akan membantu melatih para juruukur terlibat bermula Oktober ini. Kerajaan negeri juga telah memperuntukkan sejumlah RM5 juta untuk operasi berkenaan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Datuk Amar Douglas menjelaskan selama ini kerja-kerja pengukuran tanah NCR dilaksanakan oleh Jabatan Tanah dan Survey dan sehingga kini jabatan tersebut telah membantu menyukat 37,580 hektar daripada 47,958 hektar tanah. Daripada jumlah itu, sebanyak 12,988 pemilik tanah telah menerima surat hak milik yang melibatkan keluasan 31,495 hektar. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu Salkra juga telah diberikan tanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja pengukuran tanah untuk semua kawasan pembangunan baharu Salkra. Di bawah tanggungjawab itu, Salkra perlu mengeluarkan surat hak milik tanah dalam tempoh 3 tahun pembangunannya yang kini menjadi petunjuk prestasi utama Salkra. Kira-kira RM60 juta telah diperuntukkan kerajaan negeri bagi membiayai kos operasi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam membendung jangkitan COVID-19 di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas merangkap pengerusi JPBN berkata, bantuan operasi berkenaan termasuk perolehan alat pelindung diri tambahan, makanan untuk petugas barisan hadapan dan komuniti terjejas selain hotel percuma untuk individu di bawah pengawasan dan pesakit dalam siasatan PUI. Datuk Amar Douglas berkata peruntukan itu juga bagi membiayai pos keselamatan sempadan, peruntukan kepada Jabatan Kesihatan dan pembelian pelitup muka percuma untuk semua rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program kepolisan komuniti di Kuching yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng. Mengulas mengenai program berkenaan, beliau berkata ia selaras dengan prinsip bantu diri, bantu keluarga, bantu jiran, bantu masyarakat dan kita jaga kita. Datuk Amar Douglas memberitahu program itu akan memberi kuasa kepada pemimpin masyarakat menguruskan COVID-19 di daerah masing-masing selain bertindak sebagai mata dan telinga kepada agensi penguatkuasa dalam menangani masalah sosial dan jenayah. Satu kes baru positif COVID-19 direkodkan semalam di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan dengan pertambahan 1 kes dari daerah Kuching ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 679 kes. Kes ke-679 ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang merupakan penuntut di Dar Al-Mustafa, Yaman. Lelaki terbabit tiba di Sarawak pada 2 Ogos dan dikuarantin selama 14 hari di hotel. Kes telah disaring di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 1 Ogos dan keputusan adalah negatif, namun diambil swab pada 3 Ogos dan disahkan positif COVID-19 pada 6 Ogos lalu. Pengesanan kontak dan siasatan lanjut masih dijalankan dan kes ini dikategorikan sebagai kes import dari luar negara. JPBN juga mendedahkan 10 kluster di negeri ini masih aktif. Turut dimaklumkan 5 kes baru telah pulih dan discharge dari Hospital Umum Sarawak semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 seramai 626 orang. Manakala seramai 34 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Seramai 7 pesakit dalam siasatan dilaporkan namun tiada kes menunggu keputusan ujian makmal.
Projek pembinaan baharu Dewan Serbaguna Kampung Haji Ismail Kuala Tatau yang menelan kos lebih RM490,000 kini siap sepenuhnya. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Sulpilip berkata, projek Dewan Baharu itu bakal memberi manfaat kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Bangunan ini, Dewan dibina di satu tapak yang strategik, berdekatan dengan sekolah, di tengah-tengah kampung dan boleh diguna oleh semua penduduk kampung di Kuala Tatau. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jepak berkata demikian kepada pemberita pada majlis perasmian Dewan tersebut di Bintulu. Dalam pada itu, Datuk Talib turut menyampaikan sumbangan pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan ke Sekolah Kebangsaan Sungai Setulan dan Sekolah Kebangsaan Kuala Tatau. Sebuah pasar tamu baharu akan dibina di Kapit bagi menampung pertambahan jumlah penjaja dan peniaga kecil di pasar sedia ada. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Koram, Jefferson Jamid Unyat, tapak pasar baharu itu telah mendapat kelulusan dan kini di peringkat pemilihan konsultan untuk projek berkenaan. Jefferson Jamid berkata pasar baharu bernilai RM5 juta itu akan menempatkan sebanyak 400 buah tapak jualan dan akan dibina tidak jauh dari pasar sedia ada. Sebab sekarang ini market besar ini ialah tidak cukup, dia punya tidak mampu lagi menampung keperluan penjajah di sini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan ke Pasar Kapit. Tambah beliau lagi, projek sedemikian perlu dilaksana dengan segera kerana jalan dari Kenawit ke Kapit bakal siap tidak lama lagi. Beliau juga yakin setelah siapnya jalan raya itu nanti, lebih ramai pengunjung akan datang ke Kapit terutama untuk membeli pelbagai hasil hutan dan hasil sungai yang banyak dijual di pasar berkenaan. 7 premis di Sarawak berdepan dengan tindakan mahkamah selepas didapati gagal mendapatkan sijil perakuan bomba FC namun tetap beroperasi. Menurut pengarah bomba dan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Hirudin Rahman, ia melibatkan premis termasuk hotel, rumah kedai dan pejabat. Itu pulang kepada mahkamah lah. Dan saya tak kira bangunan kerajaan ataupun bangunan swasta sekarang, sebab dalam akta kita diberi kuasa untuk memberi tindakan menjalankan tindakan undang-undang. Itu kita, dan bila kita hantar kepada DPP, terserah kepada Magistrate Laila, mahkamah untuk menentukan sama ada nak tutup atau tidak. Di mana perintah tutup, abatement notice, kita kena keluarlah. Sekian mereka gagal. Jelas beliau, daripada 642 premis, hanya 348 daripadanya mempunyai sijil perakuan kebakaran. Daripada jumlah tersebut, 229 permohonan adalah daripada hotel dengan hanya 102 memperoleh sijil, manakala 80 lagi masih dalam proses dan 47 belum mematuhi syarat ditetapkan. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan sijil perakuan bomba untuk salah sebuah hotel di Kuching. Mengenai operasinya cemar kawasan terjejas COVID-19, JBPM katanya hanya turun padang jika melibatkan operasi yang besar seperti di Medan Niaga 1. Buat masa ini, jelasnya pihak Kementerian Kesihatan KKM mempunyai pasukan sendiri yang melakukan operasinya cemar berikutan lokasi kes jangkitan merupakan kes terpencil dan terkawal. Sistem bekalan air sedia ada di Bandar Semariang Kuching dan kawasan sekitarnya sedang dipertingkat bagi mengatasi kekurangan bekalan air dan tekanan air rendah yang dialami penduduk di kawasan itu selain menampung permintaan tinggi air terawat di kawasan berkenaan pada masa depan. Kementerian Utiliti dalam satu kenyataan media memaklumkan bagi tujuan itu, projek bekalan air Semariang Fasa 1 bahagian Kuching yang bernilai kira-kira RM86 juta dirancang bagi memenuhi peningkatan permintaan dalam kalangan pengguna-pengguna di kawasan tersebut.
Projek yang sedang dalam pembinaan itu dijangka siap pada suku kedua tahun depan. Skop projek melibatkan pembinaan stesen pam penggalak berkapasiti 50 juta liter sehari dan juga pembinaan 3 buah tangki air aras tinggi dengan jumlah kapasiti 12 juta liter. Apabila projek itu siap kelak, ia akan menambah baik sistem bekalan air di kawasan-kawasan yang mengalami kekurangan bekalan air dan tekanan air rendah pada waktu puncak di sekitar kawasan Samariang, Rampangi, Kampung Buntal, Kampung Sungai Lumut dan kawasan berdekatan. Kementerian Utiliti turut memaklumkan projek bekalan air alternatif Sarawak, SAWAS, di Nanggabau Dalat dalam bahagian muka telah beroperasi sepenuhnya dan mula membekalkan air terawat kepada penduduk di kawasan rumah panjang di kawasan tersebut sejak Jun lepas. Projek bernilai 7.5 juta ringgit yang dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri telah memberi manfaat kepada 830 penduduk di 3 buah rumah panjang. Rumah panjang berkenaan ialah Rumah Langit, Rumah Michael Cabuk, Rumah Lawai dan Rumah Buan. Projek naik taraf sistem pengairan dan saliran di beberapa lokasi di Sibu mula dilaksanakan. Menurut Jurutera Pengairan dan Saliran Bahagian Sibu dan Kapit, Insinyur Rudi Abang Zamhari, projek naik taraf berkenaan bernilai RM40,000. Projek naik taraf ini bagi mengurangkan masalah banjir kilat yang sering melanda di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting yang turun padang bagi melihat sendiri perkembangan di kawasan terbabit berpuas hati dengan kerja-kerja naik taraf yang sedang dilakukan. Clarence berkata, beliau komited memastikan setiap permasalahan yang dihadapi penduduk setempat dapat diselesaikan untuk keselesaan masyarakat di Sibu. Projek berkenaan yang mengambil tempoh 3 bulan dan dijangka siap Oktober ini. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Terus patuh prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pakai pelitup separuh muka semasa berada di tempat awam untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Amalkan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Dan saya Damia Kesana Manja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.